Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, man qara'a ayatal kursi, siapa-siapa yang baca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, setiap kali selesai sembahyang, apa kelebihan dia? Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada apa-apa yang boleh menyekat dia daripada masuk syurga, illal mautu, melainkan mati. Dengan makna siapa-siapa baca ayat kursi, setiap kali lepas sembahyang, tidak ada yang boleh menyekat dia masuk syurga melainkan mati. Dengan makna sebab dia tak mati lagi, dia tak masuk syurga. Jadi kalau dia mati, masuk syurga. Jadi penyebab dia tak masuk syurga tidak ada apa-apa melainkan sebab tak mati lagi. Syaratnya orang nak masuk syurga macam ni, syaratnya ialah dia hendaklah baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. So sibuk macam mana pun kita, jangan tinggal ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. Sebab janji Nabi SAW, orang baca ayat kursi selepas setiap kali lepas sembahyang, kalau mati masuk syurga. Tu kelebihan yang pertama. Jadi malas macam mana pun, sibuk macam mana pun, baca ayat kursi. Ada orang tanya, Ustaz, boleh ke baca sambil berjalan? Sebab sudah sembahyang tu terus nak pergi tempat lain. Boleh. Kerana Allah Ta'ala sebut, fa idza qudiyatis salatu, fa idza qadaytumus salatu, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Apabila kamu sudah siap menunaikan sembahyang, maka berzikirlah kamu kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sama ada dalam keadaan berdiri, sama ada dalam keadaan duduk atau dalam keadaan baring. So kalau kita berjalan sebab anak nak pergi tuition, kita baru sudah sembahyang maghrib kat masjid, nak jalan laju-laju ni, sambil jalan tu baca ayat kursi. Kesimpulannya, jangan tinggal baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang kerana kelebihannya amat besar. Apa dia? Confirm masuk syurga lepas mati. Yang hanya menyekat dia daripada masuk syurga sebab tak mati lagi. Tu aja yang menyekat dia daripada masuk syurga. InsyaAllah kita semua dapat amalkan ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. Yang kedua adalah daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, ketika mana Ubay bin Ka'ab telah ditanya oleh Rasulullah SAW. Kita kena ingat tokoh-tokoh Quran. Sebab yang depan saya ni semua ahli-ahli Quran belaka, yang baca Quran, yang ngajar Quran. Kalau orang tanya siapakah tokoh-tokoh Quran di kalangan sahabat, nama dia Zaid bin Thabit. Tu antaranya. Antaranya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni tokoh Quran. Sebab itulah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, orang sembahyang tarawih, tidak secara berjemaah ramai-ramai. Di Masjid Nabawi tu ada orang sembahyang tu 2-3 orang, sini 3 orang. Nabi kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya kalau kita himpunkan mereka semua ni, pakat sembahyang, semua mereka sembahyang seorang imam. Yang lain jadi makmum. Kita buat secara sistematik. Maka siapakah yang dilantik oleh Umar Al-Khattab untuk jadi imam? Yang dilantik oleh Umar Al-Khattab untuk jadi imam ialah Ubay bin Ka'ab. Sebab Ubay bin Ka'ab ni seorang pakar Quran. Zaid bin Thabit, Abu Musa Al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu. Ini semua adalah nama-nama yang patut kita kenal sebagai ahli Quran, untuk kita kenal. Mereka ni merupakan pakar-pakar Quran pada zaman Nabi SAW. Baik. Okey, Ubay bin Ka'ab ni, satu hari Rasulullah SAW tanya dia. Tes. Ya Abul Munzir, wahai Abu kepada Al-Munzir. Sebab anak dia seorang nama Munzir. Jadi dia panggil Abul Munzir. Wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Kamu tahu tak? Banyak-banyak ayat Quran dalam Quran tu, yang mana paling agung? Ayat nombor 1. Ayat paling agung dalam Quran ayat mana? Dia tanya siapa nama? Dia tanya Nabi SAW, tanya Ubay bin Ka'ab. Jadi jawab Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lah yang tahu. Ini nak bagi tahu tawaduk Ubay. Malu juga nak jawab depan Nabi kan? Okey, tak apa. Nabi tanya lagi. Ya Abul Munzir. Tanya sekali lagi. Manakah di kalangan ayat-ayat Quran tu ayat paling azam, paling agung? Maka sebab dah tanya 2 kali ni, jawab Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Itulah ayat paling agung dalam Al-Quran. Qala, kata Ubay bin Ka'ab,
fadaraba fi sadri. Maka Rasulullah pun pegang dada Ubay, dia tepuk dada Ubay, dan dia kata kepada Ubay, wallahi la yahnikal ilmu Aba Munzir. Demi Allah, kamu ni memang tahniahlah, kamu ni orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu. Tahniahlah wahai Abul Munzir, Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kamu. Baik, berdasarkan ayat ni, berdasarkan hadis ni, dapatlah kita ketahui kalau ada orang tanya kita soalan, banyak-banyak ayat dalam Quran, ayat mana yang paling agung? Jawabnya ayatul kursi. Dua kelebihan ayat kursi. Okey, dua hadis. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Nabi sambung lagi. Nabi sambung riwayat ni dan Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, yang jiwaku berada dalam genggaman kuasanya. Innalaha lisanan. Sesungguhnya ayat kursi ni ada lidah. Wa syafatain, dan ada dua bibir. Tuqaddisul malika inda saqil arsy. Yang mana ayat kursi inilah yang sentiasa mensucikan Allah di tiang arash. Di tiang arash. Yang mensucikan Allah di tiang arash, antaranya ialah ayatul kursi. Ini adalah kenyataan daripada Nabi SAW. Itu bagi tahu hebat ayat kursi. Baik. Hadis yang seterusnya tentang kelebihan ayat kursi. Hadis seterusnya tentang kelebihan ayat kursi ialah sabdaan Nabi SAW tentang Ismullahil A'zam. Apakah yang dimaksudkan dengan Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam maksud dia nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung ni Allah Ta'ala sembunyikan. Dia macam Lailatul Qadar. Dia ada tiga benda yang Allah Ta'ala sembunyikan. Dan tiga benda yang Allah Ta'ala sembunyikan berkait dengan doa. Yang pertama Lailatul Qadar. Doa malam Lailatul Qadar ni makbul. Tapi malam mana? Allah sembunyikan. Tapi dalam keadaan Allah sembunyikan, dia bagi juga hint-hint. Hintsnya malam akhir, 10 malam akhir, malam-malam ganjil. Ada hint-hintsnya. Tapi tak tahu secara tepat mana. Satu. Itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang Allah Ta'ala sembunyikan juga ialah waktu mustajab hari Jumaat. Sebab Nabi sabda, inna fi yaumil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun yas'alullaha ta'ala fiha khaira illa a'tahu Allahu iyyaha. Maksud dia, dalam hari Jumaat tu ada satu waktu yang mana waktu tersebut kalau siapa-siapa doa minta kebaikan, confirm Allah bagi. Ada satu waktu. Jadi waktu ni pun Allah Ta'ala sembunyikan. Tak tahu hari Jumaat tu masa mana. Jadi bila tengok-tengok hadis, ada yang kata lepas asar, ada yang kata waktu Bilal naik, waktu imam naik mimbar sampai siap, ada kata antara dua khutbah. Tak tahu masa mana. Tapi hints tu ada. Ada sikit-sikit hints. Samalah juga dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Nabi SAW sabda, siapa-siapa berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung, pasti Allah terima doa dia. Jadi, mana nama Allah yang agung? Ada yang cakap dalam riwayat Nabi bersabda, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada juga. Baik. Ada pula yang cakap, itu Nabi sebut dalam hadis Nabi, bila Nabi dengar ada orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardhul jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ada dalam buku saya tu. Maka Nabi kata dia telah berdoa dengan Ismullahil A'zam. Pasti Allah Ta'ala terima. Ada riwayat lagi baca, Allahumma inni as'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga dalam buku saya yang saya bagi hadiah doa munajat tu. Dalam buku tu pun ada sebut. Jadi itu doa Ismullahil A'zam. Jadi ada Nabi cakap ayat ni, tak tahu mana satu. Salah satu daripada sabdaan Nabi tentang Ismullahil A'zam, Nabi sebut Ismullahil A'zam fi suwarim minal Qur'ani thalath. Nama Allah dalam surah-surah Al-Quran ada 3 surah yang ada nama Allah yang paling agung. Pertama dalam surah Baqarah, Nabi kata. Yang kedua dalam surah Ali Imran. Yang ketiga dalam surah Toha. Ni Nabi sebut ni.
Nabi sebut ada 3 tempat dia kata Nabi SAW ada nama Allah yang paling agung. 3 tempat tu, 1 surah Baqarah, 2 surah Ali Imran, 3 surah Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Abdul Rahman Al-Qasim bin Abdul Rahman, perawi hadis ni iaitu dari kalangan tabi'in. Dia tabi'in ni dia kata aku pun bila aku tahu sahabat bagi tahu aku nama Allah yang agung ada dalam 3 surah, faltamastu fil Baqarah. Aku pun carilah dalam surah Al-Baqarah. Rupanya aku dalam surah Al-Baqarah tu ada perkataan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Lepas tu aku cari pula dalam surah Ali Imran. Ada juga Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada kat situ. Lepas tu aku cari pula. Aku cari pula dalam surah Toha. Sebab Nabi kata ada 3 surah ni. Dalam surah Toha ada perkataan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Ada juga. Jadi 3 surah ni ada perkataan yang 3-3 tu, ada dalam 3-3 surah tu ialah perkataan Al-Hayyul Qayyum. Maka kata Abu Abdul Rahman Al-Qasim, bagi aku Ismullahil Azam tu ialah Hayyu Qayyum. Jadi kalau kita nak supaya kita ni dapat dapat berdoa dengan Ismullahil Azam, kita doa, kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu kita telah sebut nama Allah yang agung berdasarkan pandangan Abdul Rahman Al-Qasim bin Abdul Rahman, seorang tabi'in. Sebab dia buat kajian terhadap 3 surah ni, apakah perkataan yang sama-sama ada dalam 3 surah ni, ialah perkataan Al-Hayyu Al-Qayyum. Okey, itu kelebihan ayat kursi. So, sahabat baca ayat kursi, dia telah menuturkan ungkapan ataupun perkataan Ismullahil A'zam yang mana Allah Ta'ala akan mudah untuk menerima doa dia. Baik, itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Jadi benda-benda macam ni untuk cikgu-cikgu kena ambil lah supaya boleh bagi tahu kepada pelajar. Supaya pelajar ni bukan setakat dia ngapal kerana PBD, tapi dia ngapal kerana apa? Kerana Nabi bagi tahu kelebihan-kelebihan. Jadi cikgu-cikgu dalam buku teks ada tak tentang kelebihan ayat kursi ni? Saya rasa tak tahulah, ada tak ada secara jelasnya. Mungkin sikit je. Kalau sikit tambah lagi, top up untuk cikgu-cikgu, tambah lagi maklumat kepada pelajar. Ada 4. Hadis yang terakhir sekali. Hadis berkenaan dengan perbualan antara Abu Hurairah dengan Iblis. Dia berbual dengan Iblis. Jadi perbualan dia dengan Iblis tu, dia pergi bagi tahu kepada Nabi SAW. Dia tengok satu hari, satu malam tu, dia tengok Iblis ni ada satu makhluk duduk kacau makanan dia. Maka dia tangkap. Bila dia tangkap, lepaskanlah aku ni susah, Dia pun lepaskan. Hari kedua datang pula. Malam kedua, dia tangkap. Biasalah jin Iblis ni dia menipu. Dia kata aku ni susah, lepaskan. Hari ketiga datang pula. Datang kacau. Bila datang kacau, makhluk ni cakap kat dia ginilah, dia kata. Da'ni dia kata. Lepaskan aku. U'allimka kalimat. Aku pasti akan ajar kepada kamu ungkapan yang fa'ukallahu biha. Yang mana ungkapan tersebut akan memberi manfaat untuk kamu. Aku tak boleh kacau kamu. Qultu, kata Abu Hurairah. Apa dia ungkapan tu? Gini, kau dengar kata aku ni. Kata makhluk tu. Tak tahu lagi siapa ni. Idza awaita ila firashik. Kalau kamu nak tidur, kamu sudah pergi ke tempat tidur kamu. Firashik, tempat tidur kamu. Faqra ayatul kursi. Kamu bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta takhtima al-ayah. Sehingga kamu selesaikan ayat tu. Baca. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Kalau kau baca gitu, pasti ketika tidur kamu akan ada penjaga. Hafiz, malaikat akan jaga. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Dan tidak akan ada setan mendekati kamu sampai subuh. Dia nak tidur baca ayat kursi. Baik, dia pun pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu pada Nabi, aku ni 3 malam dah ada orang kacau aku. Tapi akhir sekali ni dia kata, hari ketiga ni dia ajar pula pada aku suruh baca ayat kursi waktu nak tidur. Jadi apa kata Nabi?
amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun. Ta'lamu man tukhatib? Dia kata. Nabi tu bertanya Abu Hurairah. Innahu qad sadaqaka. Makhluk yang bercakap dengan kamu tu adalah cakap betul. Dia tu cakap betul. Wa huwa kadhubun. Sedangkan dia ni penipu besar. Dia penipu besar. Tapi cakap dia malam tadi betul. Pelik juga Abu Hurairah. Kenapa? Dia penipu besar tapi cakap betul. Ta'lamu man tukhatib mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, mu kenal tak siapa dia yang nak berbual dengan kamu? 3 malam nak berbual kamu. Yang datang kacau kamu tu. Qala, kata Abu Hurairah, la, aku tak kenal siapa dia. Qala, dhaka syaitanun. Itulah setan. Setan bagi kacau makanan kamu. Akhir sekali dia ajar pada kamu supaya baca ayat kursi. Ni nak bagi tahu bahawasanya setan sendiri bagi tahu dia tewas dengan ayat kursi. So nak tidur, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Dan memang setan akan tewas dengan ayat kursi. Yakinlah. Setan tewas dengan ayat kursi. Ada satu kisah. Yang ni tak ada dalam hadis Nabi. Yang ni kisah seorang peniaga Iraq. Peniaga di Iraq. Di Kufah. Baik. Kisah ni boleh juga kita cerita pada anak-anak murid kita. Supaya anak murid kita semangat nak baca ayat kursi. Kisah bagaimana seorang peniaga. Dia meniaga. Dia datang nak meniaga, dia bawa barang-barang dagangan. Bila dia bawa barang-barang dagangan, sampai ke satu tempat, dia tak ada tempat nak menginap. Maka dia tanyalah di Kufah tu dia tanya, ada tak rumah sewa? Dia tanya orang. Orang kata, ada sebuah rumah sewa. Tapi aku nasihatkan tak usah sewa lah rumah tu. Bala. Sebab ramai dah yang sewa rumah tu. Kejap lari. Sebab ada ifrit. Fa inna fihi ifritan. Sungguhnya kat situ ada ifrit yang amat besar, dia kata. Jadi kalau orang pergi, kena kacau. Kena kacau tak tahan, lari. Tak usah sewa lah, dia kata. Orang cakap kat dia. Dia kata, tak apalah, biar aku sewa. Rupanya, peniaga ni bomoh besar. Aku sewa, dia kata. Jangan bimbang, aku sewa. Baik, tak usah lah. Tak apa, aku nak sewa. Maka dia pun bawa barang dagangan dia, pergi menyewa di sebuah rumah. Rumah yang orang lain takut nak menyewa. Baik, dia pun duduk situ. Malam tu, kata pengarang ni, kata peniaga tu, malam tu dia tengok satu lembaga hitam. Lembaga hitam datang menyerlahkan diri depan dia. Bila datang dan lembaga hitam menyerlahkan diri depan dia, dia pun baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca gitu. Maka lembaga hitam pun baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak apa. Kalau kita taubat, larilah. Lembaga hitam tu baca turut. Dia berani. Dia baca ayat seterusnya. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dia baca. Lembaga tu pun la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dia baca lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lembaga tu pun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Turut lagi. Baca lagi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Lembaga tu pun man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Agak-agak kalau kita lari ke, baca lagi. Kalau kita dah terkejut dah. Tapi orang ni tak apa. Dia baca lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang ni pun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia baca lagi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Jin tu baca lagi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kemudian wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Jin pun baca juga. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tu. Dia berhenti kat situ. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma, jin tu diam. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Jin tu diam. Dia pun ulang. Bila jin tu dia ulang. Wala ya'uduhu hifdhuhuma
wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jin tu tak lawan. Ulang-ulang banyak kali sehinggalah jin tu hilang. Pagi esok dia nampak ada kesan ar-ramad. Ar-ramad ni maksud dia abu. Terbakar rupanya. Jin tu terbakar. Jadi orang pun tanya, kaifa ahrakta jinniyan? Macam mana kamu bakar jin? Macam mana kamu bakar jin? Dia tanya, orang tanya. Macam mana kamu bakar jin? Maka jawab lelaki tersebut, ahraktuhu bi, aku bakar jin dengan bi apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi di sini ulama-ulama berdasarkan cerita ni, ulama-ulama ambil kesimpulan bahawasanya kita ni kalaulah kita ni nak baca ayat kursi untuk halau jin, baca ayat kursi wakaf 9. Wakaf 9. 9 kali wakaf. Macam orang tu baca. 9 kali. Dia baca 1, 9 kali wakaf. Macam tadi lah. Macam yang saya sebut tadi. Ingat tak? Sudah tak ingat lah. 9 kali wakaf ni. Ke tuan-puan semua baca ayat kursi sekali wakafnya? 9 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekali. Sampai 9 kali wakaf. Macam mana 9 kali wakaf, Ustaz? Buka Quran, tengok ayat. Buka Quran, tengok ayat kursi. Ustaz, akan ada tanda-tanda wakaf sebanyak 9 kali. Itu ada tanda wakaf. Ada jim, ada sad lam ya, ada jim dengan sad lam ya. Ada jim dengan sad lam ya. Jadi tanda-tanda wakaf tu bolehlah kita wakaf pada setiap tu. Dia akan jadi 9. Buka Quran, tak percaya buka Quran. Buka Quran tengok. Cukup tak 9? Ustaz, Quran Mushaf Uthmani. Ustaz bacakan satu-satu, Ustaz. Baik. Tak apalah. Saya tunjuklah senang. Saya tunjuk ayat tu. Saya tunjuk ayat wakaf 9. Baik. Saya tunjuk ayat wakaf 9 supaya kita semua dapat tengok nak wakaf macam mana. Lepas ni kita baca Quran, kita wakaf macam tu. Baca ayat kursi. Wakaf sebegitu. Tak kira lah waktu kita zikir ke, kita zikir lepas semayang. Nampak? Wakaf dia. Ada qaf lam ya. Okey. Berapa kali wakaf? 9. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 1. La ta'khudhuhu sinatun wala naum 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi 3. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi 4. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum 5. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa 6. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi 7. Wala ya'uduhu hifdhuhuma 8. Wa huwal aliyyul azim 9. Maknanya kita wakaf setiap huruf tanda wakaf yang ada. Jim tu wakaf jaiz, qaf lam ya tu wakaf yang lebih utama, sad lam ya tu wasal lebih utama. Maknanya semua yang ada tanda wakaf tu kita wakaf, dia akan jadi 9. Okey, jelas. Tu cerita. So sekarang saya dah ceritakan tentang kelebihan ayat kursi. Ada berapa cerita? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3, 4 berdasarkan hadis, 1 berdasarkan kisah seorang peniaga Kufah. Peniaga Kufah yang baca ayat kursi di hadapan jin dan jin tu pun terbakar dengan berkat ayat kursi dia tu. Itu kelebihan. Baik, habis kelebihan Okey, habis kelebihan. Lepas habis kelebihan barulah kita masuk maksud. Maksud ayat. Okey. Okey, ayat ni adalah ayat tauhid. Ayat mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mula-mula sekali. Allah. Kita masuk makna. Allah. Siapa Allah? La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Dia tu Allah. Apa sifat dia? Al-Hayyul Qayyum. Sifat Allah Ta'ala Al-Hayyu yang maha mendengar, Al-Qayyumu yang maha berdiri sendiri. Baik. Itu ayat potongan pertama yang menjelaskan tentang kehebatan Allah
dalam kitab tafsir sebut Allahul ladzi la ilaha yu'badu bihaqqin. Tuhan Allah yang tiada, Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Duna siwah. Tak ada dah Tuhan melainkan dia. Al-hayyu hayatan kamilah la mauta fiha wala naqsa. Tuhan yang maha hidup, hidup yang sempurna, tak mati-mati, tak kurang-kurang. Itu maksud dia. Baik. Perkataan hayyu qayyum ni adalah perkataan yang yang amat hebat sehingga dikatakan sebagai Ismullahil Azam, dan satu hari saya pernah pergi di Masjid Nabawi. Yang ni saya akan ijazahkan pada hari ini. Ijazah amalan ini yang saya ambil dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi tu satu hari lepas subuh, dia orang pergi Masjid Nabawi ni, untuk makluman, siapa-siapa pergi Masjid Nabawi, biasanya kita kalau kita pergi umrah, mutawif akan cakap. Mutawif cakap apa? Mutawif cakap ambil wuduk di mana? Kalau kita kat Madinah, ambil wuduk di hotel, kita akan ziarah Masjid Quba. Tapi kena ambil wuduk di hotel. Nanti kita pergi semayang kat Masjid Quba, dia akan dapat pahala umrah. Sebab Nabi SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi. Siapa ambil wuduk di rumahnya, thumma ata masjid Quba'in. Kemudian dia pergi ke Masjid Quba, thumma salla raka'ataini. Kemudian dia semayang di Masjid Quba, maka baginya pahala umrah. Okey, itu biasa mutawif cakap. Ada tak mutawif cakap? Kalau gigi saya cakap, pergi Masjid Nabawi tu kena pergi belajar. Jangan pergi semayang saja. Semayang tu kena pergi belajar. Sebab Nabi SAW sabda, siapa-siapa yang pergi belajar di Masjid Nabawi, baginya pahala haji. Pahala haji. Man ghada ilal masjid, la yuridu illa an yata'allam. Man ghada ilal masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka'ajri hajjatin tammatin. Siapa-siapa yang pergi ke masjid, sebahagian ulama kata Masjid Nabawi, pergi awal pagi Masjid Nabawi, dia pergi dengan niat nak belajar, maka baginya pahala haji yang sempurna. Jadi saya ceramah pada mutawif, kepada jemaah, pergi ni ambil niat nak belajar. Kalau nak belajar Quran, masuk pintu 8. Setiap pintu 8 tu di tiang-tiang tu ada orang ngajar Quran. Yang mula-mula jumpa tiang mula-mula ni yang ngajar qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun. Kalau nak belajar tinggi sikit, depan atas tu ada seorang Syekh Ajaj, nama Syekh Ajaj. Syekh Ajaj tu dia duduk situ. Yang situ dia ngajar surah-surah besar. Baru ni saya baca surah Yusuf depan dia. Waktu saya belajar tu surah Yusuf dengan surah Ar-Ra'd. Baik. Saya nak ceritanya kena belajar. Jadi satu hari ni saya pergi Masjid Nabawi lepas subuh, saya pun pergi kuliah. Dengar kuliah. Yang ceramah pada waktu itu nama dia Ibrahim Ar-Ruhaili. Nama dia. Saya tanya orang situ, nama apa syekh yang ngajar tu? Ibrahim Ar-Ruhaili. Nama dia. Saya tulis nama dia. Ibrahim Ar-Ruhaili ni ulama di Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya pun dengar. Waktu tu dia ngajar tafsir ayat kursi. Ni, ayat kursi ni lah. Dia pun syarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Ta'ala yang hayyu, yang maha hidup. Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Tak perlu bantuan orang. Dia kuat. Dia gagah perkasa. Jadi dia pun bagi tahu. Perkataan hayyu qayyum ni adalah perkataan Ismullahil Azam. Siapa-siapa nak berdoa, dia kata, doalah dengan dimulakan dengan ya hayyu ya qayyum, dia kata. Ini dia cakap kat saya, bukan kat saya lah, kat jemaah. Mulakan dengan hayyu ya qayyum. Sama-sama nak doa. Lepas tu jangan lupa satu lagi perkataan Nabi kata alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Baca pula ya dzal jalali wal ikram. Kata Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya dzal jalali wal ikram. Dah banyak kali dah saya beritahu ni. Tak apa. Ya dzal jalali wal ikram. Baik. Lepas tu jangan lupa doa siapa nama? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang ni yang tinggal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebab Nabi bagi tahu siapa berdoa dengan doa Nabi Yunus, Allah Taala makbulkan. Okey, baik. Semua dah hafal ni. Ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan jangan lupa untuk
salawat ke atas Nabi. Kena salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, baik. Wa ala ali Muhammad. Okay, baik. Ikutlah selawat apa-apa. Nak selawat Ibrahimiyah ke apa ke, silakan. Baik. Jadi dia kena ada 4 gabungan ni. Ada 4 gabungan ni. Gabungan 4 gabungan ni, lepas tu belah baru minta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai habis. Kemudian, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Kau jadikanlah anak-anak aku semua anak-anak yang soleh. Contoh. Bukan contoh, sungguh. Doa sungguh. Baik. Sungguh-sungguh minta lagu tu, mukaddimahnya Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu jadikanlah kami semua ni sebagai ahlul Quran yang engkau sayangi kami, dan kamu jadikan kami semua ni, anak-anak kami, cucu-cucu kami, zuriat keturunan kami, semua ahlul Quran belaka. Okey. Jadi bolehlah kongsi benda ni di dalam kelas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya terima dalam Masjid Nabawi ni tahun 2017. Terima dalam Masjid Nabawi tahun 2017. So, apa yang disebut oleh Ibrahim Ar-Ruhaili ni saya kongsi dengan jemaah sekalian. Moga-moga jemaah dapat amalkan lepas ni. Moga-moga doa kita Allah Ta'ala makbul belaka. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa seronok ni terima ni. Sebab dia ajar macam tu di mana? Dalam Masjid Nabawi. Dekat dengan makam Nabi SAW. Jiwa saya waktu tu, saya boleh katakan antara hari yang paling saya gembira selama 45 tahun hidup ni. Hari yang paling saya gembira. Seorang ulama dalam Masjid Nabawi mengijazahkan amalan dekat dengan makam Nabi SAW, dengan dia bagi tahu satu persatu kelebihan perkataan tu, Ya Hayyu Ya Qayyum Ismullahil Azam. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Waktu dia kata Nabi bagi tahu tu, saya dapat rasai Nabi duduk situ je. Dekat tu je Nabi bagi tahu. Nabi duduk situ je. Macam Nabi bagi tahu sungguh dah rasa. Sebab dekat dengan Nabi. Kemudian Nabi kata, kemudian kata Ibrahim Ar-Ruhaili, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebab Nabi bagi tahu, alidhu bi ya dzal jalal wal ikram. Bila dia kata Nabi bagi tahu, saya pun tu fikir, Allah, Nabi dekat tu je. Allah nikmatnya. Kemudian, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebab Nabi bagi tahu. Da'watu Dhinnun, Nabi bagi tahu. Doa Nabi Yunus. Siapa doa confirm Allah Ta'ala terima. Saya pun fikir, Allah dekat je Nabi tu. Allah. Kemudian akhir sekali jangan lupa Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Nabi sabda, Inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un illa hatta tusalli 'ala Nabi SAW. Sungguhnya doa kamu tidak akan dibawa naik untuk dimakbulkan melainkan kamu sudah berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi lepas ni kalau nak berdoa, nak minta apa, saudara semaya hajat contoh, saudara semaya hajat, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Minta doa. Okey, beres? Jelas? Itu perkataan Hayyu Qayyum. Baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu, la, tidak. Ta'khudhuhu, mengambil ia. Tidak mengambil ia. Sinatun, oleh mengantuk. Maknanya mengantuk tidak mengambil Allah. Dengan makna Allah tak mengantuk. Kita ni diambil oleh mengantuk aja. Tengah-tengah mengajar ni ambil kat mengantuk mata kita. Tengah-tengah duk baca Quran, mengantuk datang ambil. Tu maksud ta'khudhuhu. Akhadha ya'khudhu, maksud dia mengambil. Dia tidak diganggu dan diambil oleh mengantuk. Allah Ta'ala ni. Mengantuk tak ambil dia, mengantuk tak kacau dia. Wala naum, tidur pun tak kacau dia. Makna Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Tu kaedah dia. Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Kita sikit-sikit ngantuk, sikit-sikit tidur. Tu kita. Jadi bila kita baca ayat ni, kita akan rasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tak boleh tidur. Katalah kita ni tak boleh tidur.
Tak tahu nak buat macam mana. Tak boleh tidur. Macam nak buat? Nabi ajar doa. Nabi ajar doa. Tak boleh tidur macam mana? Apa dia doa Nabi SAW? Bila kita tak boleh tidur. Allahumma gharatin nujum. Wa hada'atil uyun. Wa anta hayyun qayyum. La ta'khudhuka sinatun wala naum. Ahdi laili wa anim aini. Dah hafal? Orang tua ni, biasanya orang veteran ni kena hafal doa ni. Kenapa? Payah tidur malam-malam. Bila payah tidur ni, dia tak tahu nak doa macam mana. Itulah doanya. Nanti saya bagi. Jangan bimbang, saya bagi. Ini banyak belajar doa ni. Doa ni kenapa? Kerana doa ni Nabi ajar. Nabi ajar doa ni, iaitu Nabi SAW ajar doa ni, dia panggil iqtibas. Iqtibas makna dia, Nabi ambil ayat Quran dan Nabi masukkan dalam doa dia. Tu dia panggil iqtibas. Baik. Bunyinya, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la naum ahdi laili wa anim aini. Baik. Baik, saya nak tunjuk kat mana doa tu. Kat mana doa tu? Doa tu ada dalam kitab hadis, tak apa. Jadi doa ni ada satu orang apa nama kat sekolah saya ni, ada seorang kat sekolah saya, anak dia tak tidur. Dia pergi sekolah ngantuk je. Pergi sekolah ngantuk je, tak tidur. Bila tak tidur ni, anak tak tidur. Dia datang jumpa saya. Dia kata pada saya, anak saya tak tidur lah, ngantuk lah. Dia kata. Saya kata, kau baca doa ni kepada anak kau. Tapi kau kena tukarlah kata ganti nama. Kata ganti nama. Kau kena tukar kata ganti nama. Itulah. Baik. Saya ajar pada dia. Dia pun balik, dia pegang anak dia. Dia baca kat anak dia, nak suruh anak dia tidur. Alhamdulillah, makbul doa. Tidur anak dia. Seronok dia, tidur anak dia. Jadi ni ayat apa nama, doa kalau susah tidur. Dan doa ni kenapa saya share? Sebab doa ni ada ayat kursi dalam tu. Ada Nabi SAW masukkan ayat kursi di dalam apa nama, di dalam doa ini. Okey, ni doanya. Dia ada banyak versi, tapi tak apalah, saya tunjuk versi ni. Versi saya baca tadi beza sikit. Tapi tak apa, lebih kurang je. Okey. Allahumma gharatin nujum. Nampak kan? Boleh apa? Boleh ambil gambar. Allahumma gharatin nujum, wahai Allah. Sekarang ni Allah, bintang-bintang sudah ada kat langit, makna malam dah tu. Wa hada'atil uyun, mata-mata orang lain pun sudah tidur belaka dah. Mata orang lain lah. Wa anta hayyun qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ni satu riwayat. Wa anta hayyun qayyum, kau pula hidup, tak mati-mati, berdikari, hebat. Anim aini, tidurkan mataku, wa ahdi laili, tenangkan malamku. Satu riwayat. Satu riwayat. Nak baca yang ni pun boleh. Tengok riwayat lain. Tengok riwayat lain. Ada riwayat lain pula. Riwayat lain ada juga. Ni riwayat yang saya baca. Ni riwayat saya baca. Okay, riwayat ni adalah kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Baik, ambil yang ni. Satu riwayat kedua. Ambil yang ni. Senang sama sekarang. Riwayat yang kedua. Allahumma gharatin nujum. Tak apa, saya buku situ suruh berhenti. Allahumma gharatin nujum, wahai Allah. Apa nama, bintang-bintang sudah ada belaka ni. Wa hadatil uyun, malam mata-mata orang yang sudah tidur belaka. Wa anta hayyun qayyum, kamu pula hidup. Hebat. La ta'khudhuka sinatun wala naum. La ta'khudhuka, sini ka sebab kita bercakap dengan Allah ni. La ta'khudhuka sinatun wala naum. Mengantuk tak kacau kamu, tidur pun tak kacau kamu. Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup. Ahdi laili, tenangkan malamku. Wa anim aini, tidurkan mataku. Ahdi laili
wa anim aini. Anak kepada sahabat saya tu anak perempuan. Saya kata kat dia, ahdi lailaha wa anim ainaha. Tidur, tenangkan malamnya, tidurkan matanya. Ni doa. Jadi kenapa Ustaz share ni? Sebab ada perkataan ni hayyun qayyum ta'khudhuhu kasinatun wala naum. Ini kan ayat kursi. Bagaimana Nabi menggunakan ayat kursi? Dia panggil mencedok. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil iqtibas. Ayat kursi untuk dijadikan doa bagi orang yang tak boleh tidur. Baik. Jelas Itu keratan kedua. Keratan pertama, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia Maha hidup, Dia Maha hebat. Keratan pertama. Keratan kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ada dia diganggu oleh ngantuk dan tidak pula diganggu oleh tidur. Dia tak ngantuk, dia tak tidur. Dua. Yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, milik dia. Lahu. Kalau cimuh kita lama, baginya. Tak apa, kita cimuh senang. Milik dia segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Milik dia. Kalau adalah budak-budak cerdik, dia tak boleh kira juga. Kat sekolah kita ni ada yang budak-budak cerdik. Mohon cerdik belakalah. Kalau ada budak-budak yang benar-benar cerdik, dia tanya, Ustaz, dia tanyalah soalan. Kalau dia tanya, Ustaz, ayat kursi tu kita belajar tu, kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau dia tanya. Kenapa lahu ma fis samawati. Samawat ini plural. Milik Allah segala apa yang ada di langit-langit. Wa ma fil ardi. Dan yang ada di bumi yang satu. Kalau dia tanya gitu agak-agak boleh jawab tak? Kenapa langit tu dia pluralkan di langit-langit? Tapi bumi dia tak pluralkan. Bumi dia bagi tahu bumi sahaja, satu bumi. Sedangkan langit kan ada 7, bumi ada 7. Why? Sudah. Ustazah, jawab. Kalau budak tanya, Ustaz, kenapakah langit dalam Quran datang dalam bentuk plural, jamak, tapi bumi dalam Quran datang dalam bentuk singular? Sedangkan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sudah. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardin, atau lahu ma fis samawati wa ma fil aradi? Kenapa Tuhan tak buat gitu? Sudah. Kalau budak tanya lagu tu, demam cikgu nak jawab. Cuba jawab. Kenapa? Sebab bumi Itu jawapan. Kerana langit ini dia 7 lapis, tapi lapisan langit lapisan berjarak. Satu jarak langit ke langit yang kedua dia ada jarak jauh. Adapun bumi dia berlapis, 7 lapis juga, tapi dia tak berjarak. Dalam kitab tua sebut dia muwalin. Muwalin ni dia tak putus mualat. Kata tok guru saya, dia seperti kulit bawang. Macam kulit bawang. Kulit bawang kan dia tak ada jarak. Duduk rapat. Sebab itulah walaupun dia 7, tapi dia anggap 1 kerana dia tidak berjarak. Kalau budak tanyalah. Rasa budak tak tanya. Baik, itu kehebatan Allah yang ketiga. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. 2. 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki segala apa di langit dan segala apa di bumi. Sebab itulah kita ni hidup di bumi ni kena berwatak sebagai peminjam, bukan berwatak sebagai tuan. Sebab bukan kita punya, Allah punya. Apa? Tanah, gunung, ganang bukan kita punya. Kalau kita jadi menteri, bukan mudah-mudah kita nak tarah bukit tu. Bukan mudah-mudah kita nak ambil balak tu. Ini kejap balak, ambil tu balak. Kau punya ke? Tak, Allah punya. Boleh manfaatkan? Boleh. Tapi manfaatkanlah yang Allah bagi ni dalam ruang lingkup yang boleh menyelamatkan orang. Jangan kau hentam banyak-banyak. Bukan kau punya milik. Allah milik. Kalau kau hentam teruk-teruk, nanti Allah bagi banjir, susah habis orang. Ni nak jadi menteri sangat.
nak jadi apa nama pemimpin sangat. Benda-benda lagu ni pun dia taruh habis rosak habis banjir lumpur dan sebagainya. Jadi kalau tak faham ayat kursi ni, tak usah nak jadi okey ayat lah. Tak usah nak jadi menteri-menteri lah. Kau tarah bukit habis rosak apa nama. Saya pergi sungai. Zaman dulu sungai, tak apalah saya sebut lah, Sungai Kelantan. Tak apalah. Sungai Kelantan zaman dulu, kata isteri saya rumah dia tepi Sungai Kelantan. Dia kata comel lah air baba, dia kata. Bang, cantik lah air, dia kata. Dulu zaman dia kecil-kecil dulu. Kita pergi tu kadang-kadang pergi ambil etok. Kutip etok comel-comel lah, dia kata. Lepas tu baru ni saya pergi pula setelah saya kahwin 40 tahun ni kan. Dah umur 40 pergi dengan isteri. Allah uduhnya, kata isteri. Allah kesiannya tengok. Allah sedihnya. Waktu tu saya pergi, saya menjala. Bawa jala kat sungai tu. Tak ada ikan pun. Kata abang ipar saya, dulu Rifki, kita campur jala penuh ikan, dia kata. Sekarang tak ada dah. Sebab apa? Sebab yang buat kerja tu, dia tak baca ayat kursi. Dia duk rasa sungai tu dia punya. Dia duk rasa tahu geram lah. Cakap banyak-banyak geram. Geram kerana apa? Tak faham ayat kursi. Habis cakap tu. 1, 2, 3. Yang keempat. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Yang keempat Allah Ta'ala bagi tahu. Man dhalladhi yashfa'u illa bi'izni. Tidak ada siapa-siapa yang boleh bagi bantuan melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah izin baru boleh bagi bantuan. Kalau Allah tak izin, tak dapat syafaat. Yashfa'u ni maksud dia syafaat, bantuan. Baik. Okey, kita tengok. La yamliku ahadun an yashfa'a indahu li ahadin illa ba'da iznihi wa ridahu. Tidak ada seorang pun di kalangan hamba Allah yang mampu bantu orang lain kalau Allah tak izin. Betul. Yakin betul-betul. Ini kadang-kadang kita ni arak kabel tinggi sangat. Kabel apa? Nak pergi sana minta syafaat lah, pegawai besar ni, menteri boleh tolong tukarkan saya ke Kelantan. Contoh. Boleh tukarkan saya ke Kelantan? Tanya menteri. Menteri kata okey, tanda tangan. Tiba-tiba tak boleh tukar juga. Rupanya Allah tak izin. Bila Allah tak izin, tak jadi. Allah tak izin, tak jadi. Jadi kalau orang tanya, kau guna kabel mana? Guna kabel Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang ni, aku dah guna kabel dah. Dah okey dah. Guna kabel. Dia lupa Allah Ta'ala kalau dia tak izin, tak jadi. Ingat tu. Tak izin, tak jadi. Begitu juga ke akhirat. Kalau Allah tak izin, Nabi nak bagi syafaat, tak dapat. Kalau Allah tak izin, sahabat kita bagi syafaat untuk tarik kita masuk syurga sama dengan dia. Ataupun untuk sama-sama duduk dalam syurga contoh. Untuk tarik kawan atau kita nak tarik orang masuk syurga. Kalau Allah tak izin, tak dapat. Jadi syafaat itu milik Allah Ta'ala. Kalau dia izin, baru dapat. Baik. 5. Yang ke-6. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang ke-4. Yang ke-5. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, dia tahu. Ma baina aydihim. Apa maksud ma baina aydihim? Yang depan mereka. Wa ma khalfahum, dan belakang mereka. Terjemahan atau tafsir kitab ni yang saya beli di Madinah ni. Di Madinah saya beli ni. Al-Mukhtasar ni. Okey, dia kata apa? Dia kata ya'lamu, Allah Ta'ala tahu ma madha min umuri khalqihi mimma waqa. Dia tahu apa yang telah berlalu, wa ma yastaqbilunahu mimma lam yaqa, dan dia juga tahu apa yang bakal berlaku. Allah Ta'ala Maha tahu perkara telah berlaku, perkara akan berlaku. Itulah dia makna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu yang dulu yang akan datang. Jadi orang tanya pula, dah dia tahu dah yang akan datang? Dia tahu dah akan datang. Dia tahu dah kita masuk syurga? Tahu dah. Dia tahu tak ada orang tu masuk neraka? Semua dia tahu. Tak aci lah lagu tu. Dah dia tahu dah. Macam mana? Dia tahu dah orang ni orang masuk syurga, masuk neraka. Tahu dah. Sahabat pernah tanya. Ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar. Sekarang ni Allah tahu dah kau. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Tahu dah. Dah ada dah senarai nama syurga, senarai nama neraka. Macam tu tak aci. Kita semayang kuat-kuat pun senarai nama dah ada dah. Naya. Nak jawab macam mana?
Tak jawab macam mana? Jawapannya gini. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu kerana dia memang pesen dia maha tahu. Tapi dia bagi pilihan untuk kita. Bagi pilihan apa? Dah ada dah nama kita, dah tahu dah nama kita kat neraka. Tak ada pilihan tu. Tak, dia bagi pilihan. Macam mana Ustaz? Saya tak faham. Contoh. Ni untuk udah faham ni. Contoh, saya Muhammad Rifqi bin Maidin. Saya ni. Saya ada anak. 2 orang. Anak lelaki. Orang minat bola. Saya tahu dia ni memang kaki bola. Seorang lagi minat game. Contoh, dua-dua ni saya tahu minat berbeza. Yang ni minat bola, yang ni minat game. Dan saya maha mengetahui tentang dia. Mudah faham guna perkataan. Amat mengetahui. Memang budak ni minat bola, memang budak ni minat game. Sebab daripada kecil lagi, saya kenal lah dia. Sekarang dia umur 18 tahun. Contoh. Seorang umur 18, seorang umur 17. Contoh. Jadi satu hari saya bagi duit RM100. Along. Ni RM100. Angah. Ni RM100. Ayah bagi kepada Along dan Angah pilihan. Pergilah nak beli apa-apa pun. Pergilah nak beli apa-apa pun. Tengok. Bagi pilihan. Nak beli apa-apa pun, pergilah. Tapi saya dah tahu. Along akan beli bola. Angah akan beli game. Dalam hati saya tahu dah. Yang pertama ni akan beli bola, yang kedua akan beli game. Sebab saya memang tahu. Jadi, mereka pun pergi. Mereka pun anak sulung pergi beli bola, anak kedua pergi beli game. Soalan saya, adakah pengetahuan saya bahawasanya dia akan beli apa kejap lagi mempengaruhi pemilihan dia? Tak pengaruh pilihan dia. Maknanya, kalau dia nak beli benda lain boleh tak? Saya marah tak dia nak beli benda lain? Saya tak marah. Contoh, kalau Along tu beli benda lain. Tak apa, sebab saya dah bagi tahu. Aku bagi pilihan pada kamu. Kamu nak beli apa, silakan. Silakan. So, saya sudah bagi pilihan. Jadi, anak saya ikut dia nak beli apa pun. Tapi, dalam masa yang sama, saya ni amat tahu. Soalannya, adakah sifat amat tahu saya ni mempengaruhi pemilihan dia terhadap nak beli apa? Jawabnya, sifat amat tahu saya tidak mempengaruhi pemilihan dia nak beli apa. Samalah juga Allah Ta'ala. Dia ni amat tahu orang ni akan masuk neraka, orang ni akan masuk syurga. Tapi dia bagi pilihan. Kau buatlah apa. Ikut kau lah nak buat apa. Jadi dia tidak ikat kita nak buat apa. Dia bagi pilihan kepada kita nak buat apa-apa. Tapi dia maha mengetahui. So ingat, sifat pengetahuan Allah tidak pula mempengaruhi kita untuk memilih apa-apa pilihan kita. Jadi Allah Maha Adil. Allah adil. Bukan Allah tak adil. Allah Maha Adil sebab dia bagi kita pilih. Tapi sebab dia maha mengetahui, dan dia memang maha mengetahui. Nak macam mana? Macam kita tahu anak kita akan beli bola lah. Dan pengetahuan kita tidak mempengaruhi pemilihan dia. Itu maksud dia. Jelas? Jelas Okey, harap jelas lah tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' an yutli'ahu alaih. Dan pengetahuan Allah meliputi segala-galanya yang dia kehendaki. Maknanya dia tahu segala-galanya dan dia hanya bagi tahu siapa dia yang nak bagi tahu. Pengetahuan dia meliputi segala-galanya. Dan seorang itu hanya sekadar tahu apa yang Allah Ta'ala bagi tahu saja. Tu je. Jadi saya ni Allah Ta'ala bagi tahu sikit aja. Maka sikit dah dapat. Ada kawan saya belajar sama dengan saya. Kawan belajar sama dengan saya. Kalau kawan-kawan saya yang dulu tu, yang kenal, yang saya paling, yang ada kawan-kawan saya yang belajar sekali di UM. Ustazah Roziah Mansur contoh yang masuk pada hari ni. Berapa orang yang belajar sama dengan saya di UM. Antara hamba Allah yang paling saya tak puas hati selama saya belajar, nama dia Borhan Cik Daud. Tu hamba Allah yang paling saya tak puas hati. Kerana dia ni belajar sama dengan saya sejak tingkatan 4 lagi. 4, 5. Kemudian kat Universiti Malaya pun sama dengan dia. Dia ni Allah Ta'ala bagi, ya Allah. Belajar sikit, tahu banyak. Inilah makhluk Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala pilih. Allahu Akbar. Sejak daripada tingkatan 4 lagi. Tak pernah saya menang lawan dia. Tingkatan 4. Periksa SMU. Pelajar-pelajar terbaik
dia lagi tinggi daripada saya. Sama-sama dapat terima hadiah daripada menteri besar, tapi dia lagi tinggi. Masuk UM, tak boleh lawan dia. Tak boleh lawan dia. Sampai saya tukar. Saya tanya dia, awak nak ambil apa? Saya kata nak ambil Quran Sunnah. Tak apa, kau ambil lah Quran Sunnah Burhan, biar aku ambil syariah fiqh dan usul. Sebab kalau aku lawan kau sampai bila pun aku takkan menang. Kerana Allah Ta'ala tak izin saya untuk dapat lebih daripada dia. Jadi bila baca ayat kursi ni, tak tension sangat lah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maknanya Allah Ta'ala lah maha mengetahui segala-galanya, dan orang lain nak tahu tak boleh, melainkan sekadar apa yang Allah izinkan. Jadi itulah kita dengan kawan-kawan kan. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi banyak, belajar sama dengan kita. Kita tak boleh sebanyak dia. Tapi ada orang yang boleh lebih kurang daripada kita. Sedangkan dia belajar sikit sama banyak yang kita, tapi kurang daripada kita. Semua tu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala. Saya terjemah secara literal, kursi. Literal terjemahan kursi ni ialah tempat letak kaki raja. Tu kursi juga terjemahannya. Kalau raja duduk atas singgasana, yang tempat kaki raja tu dia panggil kursi. Tempat letak kaki raja. Tapi ini bukan makna secara literal ni. Makna secara zahir, tapi makna secara simbolik. Nak bagi tahu kekuasaan Allah. Kursi ni maknanya kekuasaan pemerintahan Allah, wasi'a, meluasi langit dan bumi. Kekuasaan pemerintahan Allah. Mana pemerintahan kita ni sekadar rumah kita je. Saya mampu memerintah sekadar rumah kita. Pemerintahan yang di Pertuan Agong sekadar Malaysia je. Itu pemerintahan yang di Pertuan Agong. Pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kursiyuhu, pemerintahan dia, wasi'a, meluasi, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Tu pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meluasi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak penat untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha tinggi, al-azim, Maha agung. Habislah ayat ni. Jadi dapatlah kita faham bahawasanya ayat ini ayat besar, sebab ayat ini memberikan kepada kita maklumat tentang ketuhanan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah yang tidak ada mana-mana sempadan. Adapun kekuasaan kita, kekuasaan raja-raja, ada sempadannya. Ada jajahan takluknya. Adapun jajahan takluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada sempadan. Dialah segala-galanya. Jadi itulah makna kepada ayat kursi yang boleh sama-sama kita kita boleh sama-sama kita share ataupun bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada siapa pun dapat tahu kandungan ilmu Allah illa bima syaa, melainkan yang Allah kehendaki bagi tahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi banyak. Sebab itulah kita doalah banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala banyak bagi pada kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi banyak pada kita. Jangan bagi sikit-sikit, bagi banyak. Bila Allah Ta'ala bagi banyak, kita pun pandai banyak lah, walaupun belajar sikit. Sebab ada orang yang belajar banyak, tapi dapat sikit. Ada orang belajar sikit, dapat banyak. Kerana illa bima syaa. Tu maksud dia. Illa bima syaa. Sekadar apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey, habis dah belajar hari ni. Ada soalan? Ada soalan boleh tanya. Tak ada boleh kita berhenti kalau ada soalan. Silakan. Tafaddalu. Okey, Ustazah, silakan. Ustaz, boleh tak beritahu yang kalimah ardun tu? Kenapa? Ada tempat ada alif lam, ada tempat tak ada alif lam. Ada tempat ada alif lam, ada tempat ada tak alif lam. Yang ni bukan kalimah ardunnya, semua kalimah. Semua kalimah perkataan Arab ni sama ada alif lam atau tak ada alif lam. Yang ada alif lam itu dengan makna khusus. Yang tak ada alif lam dengan makna umum. Al-ardu, ginilah saya bagi perkataan lain. Al-kursi. Perkataan al-kursi. Ada alif lam maksudnya the chair. Tu ada alif lam tu.
kursi itu. Ada maknanya kursi itulah khusus. Tapi kalau tak ada al, kita guna kursiyun. Kalau tak ada kursiyun, maksud dia chair sahaja. Bukan the chair. Tu beza dia. Cakap orang putih lah pulaknya. Kalau kita kata man, rajulun, mana-mana orang. Tak kira. Melayu, Cina, India, putih, hitam, besar, kecil, tua, muda. Man. Tu man. Tapi kalau kata the, orang tu, the ar-rajul, maknanya orang tu khusus. Itu beza antara ardun dengan al-ardu. Tapi kadang-kadang perkataan ardun ni bila dia difrasakan dengan kata nama lain, dia wajib buang alif lam. Contoh, ardullah. Alif lam tak ada situ. Sebab dia difrasakan kepada, diidafatkan kepada perkataan Allah. Yang tu kena belajar nahu lah pula. Ustazah, kena belajar nahu lah pula. Tapi dalam Quran ni kalau al-ard, alif lam, biasanya dia merujuk kepada bumi. Tapi kalau ardun, mungkin tanah. Pun ardun juga. Aku ada banyak tanah. Ardun. Tanahnya ialah saya ada 3 ekar tanah, awak ada 4 ekar tanah. Yang tu pun ardun juga. Yang tu dengan makna ekar tanah. Tak ada alif lam. Ada juga. Mungkin dengan makna ekar tanah, mungkin dengan makna bumi. Jelas? Okey. Syukran. Afwan. Ada soalan lagi? Ke ada kelas lain dah ni Ustazah Sariah? Kelas lain pukul 11. Kalau ada boleh teruskan. Sebab saya pukul 9.30 baru kena pergi sekolah. Kalau nak tanya, cikgu-cikgu, ustazah-ustazah nak tanya, silakan. Nanti saya slide ni saya akan share untuk kebaikan pelajar-pelajar kita. Untuk pelajar-pelajar nak tahu kelebihan kursi. Silakan. Ustaz, kalau nak tanya bab lain, Kalau boleh jawab, saya jawab. bab Tariq Syatibi dengan Jazari? Tariq Syatibi dengan Jazari dalam Quran. Okey, baik. Tariq Jazari dengan Syatibi ni kedua-duanya daripada riwayat Hafsin. Riwayat Hafaz. Riwayat Hafaz ni ada 2 tariq, satu Tariq Jazari, Tariq Syatibi. Tariq Jazari ni dia ada beza dengan Tariq Syatibi. Antara beza yang paling besar antaranya ialah beza saktah. Saktah dalam Tariq Jazari tak ada. Sebab itulah kalau kita tengok Syekh Mahmud Khalil Husari, bila dia baca kalla barrana, dia baca gitu. Bila dia baca Tariq Jazari, kalla barrana, dia tak baca kalla bal rana, dia tak baca gitu. Dia baca waqila marraq, dia tak baca waqila man raq. Itu Tariq Jazari. Tariq Syatibi waqila man raq. Tariq Syatibi. Tariq Jazari waqila man raq. Itu antara beza lah Tariq Jazari dengan Tariq Syatibi. Tapi kedua-duanya adalah daripada qiraat Hafaz an Asim. Baik, yang kedua yang banyak juga bezanya ialah tentang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kalau Tariq Jazari dia baca 2 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia baca gitu. Kalau Tariq Syatibi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itulah antara beza Tariq Jazari dengan Tariq Syatibi. Ada lagi beza-beza lagi. Boleh buka buku Ustaz Nik Jaafar. Ada dalam tu beza Tariq Jazari dengan Tariq Syatibi. Sekadar tu sajalah. Yang lain-lain saya tak erti nak bagi tahunya. Sebab bukan kepakaran saya sangat. Tapi tahu sikit-sikit lah selama mana saya duduk belajar dengan kawan-kawan waktu duduk mengajar di sekolah tahfiz. Ada kawan-kawan yang bila semayang dia baca Tariq Jazari, ada. Bila semayang Tariq Jazari kita dapat tengok lah pendek dia baca. Pendek dia baca. 2 harakat. Okey. Lagi? Tu sikit lah. Ada lagi tu kena belajar dengan orang lain lah. Saya pun tak mendalam sangat. Jazari dengan Syatibi. So, siapa yang pergi masjid, bila dia dengar, contohlah saya kalau pagi Jumaat jadi imam. Saya baca laju sejadah ni. Jadi saya baca 2 je. Alif Lam Mim.
Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min. Jadi saya baca macam tu lah jadi imam. Jadi cepat sikit. Yang saya tak baca litunzira qauman ma atahum, tak ada ma panjang dak lah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum. Saya baca gitu. Setengah orang kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Jadi panjanglah. Saya baca kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban. Saya baca gitu. Saya baca. Tapi dalam pertandingan untuk peringkat kebangsaan, peringkat sekolah ke, dia kena baca Syatibi. Kalau dia baca dua gitu, kita potong markah. Sebab dah ada dalam syarat pertandingan hafazan Quran peringkat kebangsaan, kena baca Tariq Syatibi. Tapi tak adalah dalam syarat nak jadi imam di Masjid Tamayu kena baca Syatibi. Tak ada. Bila tak ada tu yang saya baca dua kadang-kadang tu. Tu je lah. Biasanya pagi Jumaat lah saya baca dua. Baca dua harakat sahaja kerana meraihkan makmum. Sebab sejadah kan panjang. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, mengenai tadi tu ayat kursi tadi tu, kan kita dijamin masuk syurga kalau kita baca sekali lepas solat. Jadi macam mana bagi kita yang macam, kan kita ada dosa-dosa silap, kita dalam proses menyucikan. Jadi jaminan dia tu kita akan terlepas daripada siksa kubur atau azab api neraka atau macam mana tu Ustaz? Ada pertimbangan lagi ke? Okey, yang pertama. Terima kasih Ustaz. Yang pertama, masuk syurga ni. Okey. Tengok Yang pertama masuk syurga ni, ada orang masuk syurga tanpa hisap. Satu. Ada orang masuk syurga kena rendam dulu dalam api neraka. Ada juga. Ada orang yang masuk syurga, masuk hampir-hampir nak rendam dalam api neraka dah. Dapat syafaat, keluar daripada neraka. Ada yang lama duduk dalam neraka. Jadi bab masuk syurga ni, kita mohon kepada Allah agar kita masuk syurga ni tanpa didahului masuk neraka. Dan salah satu caranya yang disebut oleh Nabi SAW, tidak ada perkara yang boleh menyekat dia daripada masuk syurga melainkan mati. So makna masuk syurga melainkan mati tu sama ada masuk syurga rendam dulu, sama ada masuk syurga terus tak rendam dalam neraka dulu, itu terpulang pada Allah. Tapi mudah cakapnya masuk syurga. Bila lepas mati tu, sama ada terus masuk syurga, sama ada dia macam orang mengucap waktu nak mati. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya ialah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Tak tahu masuk syurga tu bila. Sama ada rendam dulu. Dia senang gini lah. Contoh, orang yang buat jahat, dihukum gantung sampai mati. Katalah. Dia tak bertaubat juga. Hukum gantung sampai mati tak bertaubat. Tapi bila dia nak mati tu, orang yang nak hukum gantung tu mengucaplah sekali. Dia pun la ilaha illallah. Mengucap. Katalah dia mengucap waktu tu. Lepas tu hukum gantung sampai mati. Dosa-dosa yang lepas dia tu, itu terpulang pada Allah, sama ada Allah nak ampun atau tak ampun. Kalau Allah tak ampun sebab dia tidak ada proses taubat, hanya dia cakap la ilaha illallah waktu nak mati, maka dia masuk neraka dulu. Tapi akhir sekali dia akan masuk syurga. Sebab perkataan terakhir keluar daripada mulut dia adalah la ilaha illallah. Dia ada pasport ke syurga. Tapi tak tahu bila. Faham maksud saya? Kerana dia bawa barang banyak. Macam kita nak pergi Singapura. Kita ada pasport. Pasport syurga tu ada dah. Pasport Singapura ada pasport. Tapi kita bawa barang banyak, barang salah. Bila bawa barang salah, boleh masuk Singapura. Tapi cek barang tu lama. Lama cek barang, akhir sekali masuk juga Singapura sebab ada pasport. Ada pun orang kafir, dia tak ada pasport. Bila tak ada pasport, dia masuk, dia tak bawa benda salah. Tak ada langsung rokok pun tak ada, barang-barang tak ada. Tapi dia tak boleh masuk sebab dia tak ada pasport. Adapun kita ada pasport, tapi kita bawa rokok seluduk contoh. Kita akan dapat masuk Singapura, tapi rokok seluduk tu kena rampah, kena masuk penjara dulu, baru boleh
masuk Singapura. Gitulah juga dengan orang yang masuk syurga bila baca ayat kursi ni. Ayat kursi dia akan masuk syurga. Bila? Tengok jugalah kalau bawa barang banyak sangat yang salah tu, kena rendam dulu dalam neraka. Maka kita mohon kepada Allah selain daripada baca ayat kursi, kita kena banyak istighfar kepada Allah SWT. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Jelas Ustazah Anida? Jelas? Terima kasih Ustaz, jelas. Maksudnya tiket saja. Tiket. Maknanya dia dapat tiket. Dan tiket tu hanya boleh pergi bila mati. Faham tak? Ya, boleh beli. Sebab itulah kita mohon kepada Allah. Sebab tu ada satu kata-kata. Ni seorang sahabat saya nama Abu Zaki. Abu Zaki bin Ismail. Saya baca kata-kata dia ni. Dia ni orang warok lah. Sahabat-sahabat saya kat UM tahulah. Ustaz Abu Zaki. Dia tulis dalam satu ungkapan dia. Dia kata, aku ingin keluar dari dunia ini tanpa membawa satu pun dosa. Walaupun aku tak mampu membawa satu pun pahala. Faham tak? Nak tulis boleh tu. Aku nak keluar daripada dunia ini tanpa membawa satu pun dosa. Walaupun aku tak mampu bawa satu pun pahala. Dia tulis ada satu kata-kata dia. Saya kata betul lah, aku nak mati ni supaya aku bersih dulu. Walau aku tak mampu ada dosa, ada pahala. Mungkin sebab aku dosa banyak, pahala aku buat tu, dia top up dosa, jadi tinggal tak ada pahala. Sebab dosa aku tu dibersihkan oleh pahala-pahala aku. Tak apa lagi aku nak jumpa Allah dalam keadaan suci. Bukan nak jumpa Allah dalam keadaan berlumuran dengan dosa walaupun pahala ada. Jadi kita nak balik jumpa Allah dalam keadaan suci. Bila balik jumpa Allah dalam keadaan suci, kita tidak perlu lagi disucikan dengan direndam dalam neraka. Tu maksud Ustaz Abu Zaki tulis. Saya ingat waktu saya duduk kat UM dulu lah. Dia tulis dalam satu kata-kata dia. Aku ingin keluar daripada dunia ini tanpa membawa sebarang dosa, walau ku tak mampu bawa sebarang pahala. Tu tulisan dia. Sahabat saya. Amat terkesan dengan tulisan dia pada waktu itu. Gitulah kita InsyaAllah kita akan keluar daripada dunia ini tanpa bawa sebarang dosa dengan membawa banyak pahala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bila keluar daripada dunia ini tanpa bawa dosa, kita selamat daripada neraka. Tapi masuk syurga, mungkin duduk syurga tingkat bawah-bawah. Tapi kalau kita keluar daripada dunia ni tanpa bawa sebarang pahala, tanpa bawa sebarang dosa, tapi pahala berganda-ganda, maka darjat kita di sisi Allah bukan syurga bawah-bawah, tapi syurga yang tinggi-tinggi. So, kita punya target, balik jumpa Allah, tak bawa dosa, tapi bawa pahala yang banyak, yang melayakkan kita naik jumpa sampai Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal Firdausal A'la. Ya Allah, kami mohon pada kamu agar bagi kepada kami Firdaus yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tentang Tariq Jazari dan Syatibi itu boleh rujuk buku Ustaz Nik Jaafar insya-Allah. Tu jelah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari-hari akan datang. Mohon maaf sebab hari ni saya buat apa kerja? 3 kerja. Pertama, admin. Nak masukkan awak, nak accept, nak admit awak. 1. Lepas tu ceramah lagi. Lepas tu nak type PowerPoint lagi. 3 kerja. So mungkin tidak sempurna mana ceramah saya pada pagi ini. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.